Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mulia saudara pengacara majlis, penceramah kita tadi yang berhormat Peguam kita Haji Hanifah Maidin, yang dipertua Pas Kawasan Ustaz Fauzi, rakan-rakan yang hadir malam ini, Peguam Amin dan Peguam Nasar, seluruh pimpinan PAS, pimpinan keadilan, pimpinan DAP, ahli-ahli dan para penyokong parti-parti dalam Pakatan Rakyat, rakan-rakan daripada UMNO Kangkung, seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersama lagi. Ceramah kita adakan baru lepas pilihan raya. Dah start dah balik. Kalah menang ni lah kerja kita. Kerja saya ceramah mahkamah sampai ketua. Jadi Peguam Hanifah Maidin tetap bimbang. Kalau tak ada kes, tetap bimbang lah. Bawa kes saya saja cukup dah. Cukup untuk pergi mahkamah lah, bukan kita bagi duit pun. Dari sekalian, banyaklah kes pasal kita hadapi, kes himpunan, kes komini. 2 tahun lepas komini, bau-bau ni Syiah pula. 2 tahun lagi tak apa menatang pula, kita tak tahu lah. Bangsanya sampai ke mati dah aku ni duduk macam tu kan. Tapi hadirin sekalian, kita tetap ceria, rasa muda, dan sentiasa insyaAllah selagi ada tenaga kita akan bersama untuk terus bekerja sehingga UMNO dan Barisan Nasional menarik nafas terakhir mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, memanglah setiap siapa yang memerintah pun dia tetap ada ajal, bukanlah boleh kekal. Yang kuat sekalipun dia akan jatuh. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Kerajaan-kerajaan yang hebat, puncak kejatuhan mereka, sebab jatuh semuanya adalah serupa. Apabila pemerintah itu bersifat taghut, melakukan perosakan yang dahsyat di atas muka bumi, bersikap zalim, menindas rakyat, maka kita lihat azab akan ditimpakan. Jatuh kerajaan seperti kerajaan Namrud, kerajaan Fir'aun, kerajaan kaum Ad, kerajaan Iram Madzatil Imad. Itu semua dulu kerajaan-kerajaan besar. Nak jatuh sebuah kerajaan itu cirinya sumpah. Apabila pemerintah bermajalela, zalim, ulama ataupun penyokong-penyokong dia menyokong, ada ulama yang menyokong, ada ulama yang menentang. Rakyat tak ada semangat untuk mempertahankan pemerintah. Apabila musuh menyerang, maka sekuat mana kerajaan itu dia akan tumbang. Inilah yang berlaku pada kerajaan-kerajaan dulu, termasuk kerajaan Islam, yaitu kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah yang memerintah di Spanyol, kerajaan Mongol yang memerintah di India. Ciri-ciri kejatuhan adalah serupa.
Sesebuah kerajaan akan kuat dan kukuh bila cirinya seperti kerajaan yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerajaan yang bersifat kebajikan, amanah, memberi perlindungan kepada golongan mustadafin, kerajaan yang bersifat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kerajaan seperti itu kerajaan yang dipertahankan oleh rakyat, dipertahankan oleh sekalian rakyat, kerana kerajaan itu rakyat, rakyat itu adalah kerajaan. Ini berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW dan khalifah-khalifah terkemudian. Kita lihat hadirin sekalian, kerajaan Uthmaniyah, ianya didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang yang alim, seorang muda yang pintar, sehingga dia berjaya mengalahkan kerajaan Rum Timur di Byzantium Timur, yaitulah Istanbul sekarang ini. Setelah lama memerintah, mereka dapat menguasai sampai ke selatan Perancis, sampailah kepada Xinjiang, yaitu di China. Seluruh negara Arab dan utara Afrika berada di bawah kerajaan Uthmaniyah. Khalifah-khalifah terkemudian dah mula lupa diri. Tengkolok khalifah dihiasi dengan batu-batu permata yang indah, batu zamrud, batu nilam, batu jid, batu delima, batu-batu mahal. Penuh di tengkolok tanda kebesaran. Pedang kebesaran dipenuhi dengan batu-batu permata yang hebat. Tali pinggang dibuat daripada emas. Istana pula begitu hebat, selejang kuda berlari, sepenat burung terbang. Hut di tepi, di tengah tak dengar. Kalau buat kenuri, tak kiralah punya hebat. Kerak nasib membusuk jantan, tulang bertimbun bagaikan gunung. Ini kehidupan khalifah-khalifah akhir. Kemudian hadirin sekalian, rakyat telah melihat penyelewengan itu, tetapi ada ulama yang menyokong kerajaan yang seperti itu. Orang seperti Mufti Perak wujud daripada dulu hingga sekarang. Akhirnya hadirin sekalian, meluatnya rakyat itu muncul seorang pemuda yang bernama Kamal Atatürk, memprotes dan meminta rakyat tumbangkan kerajaan seperti itu. Rakyat, anak-anak muda menyokong Kamal Atatürk. Kerana apa? Karena mereka meluat kepada pemerintahan dan ulama-ulama pengampu yang menyokong pemerintah Uthmaniyah pada waktu itu. Walaupun hadirin sekalian, kerajaan itu kerajaan yang berdasarkan Islam, pelembagaannya Islam, tetapi bila rakyat meluat di atas penyelewengan, mereka sanggup menyokong Kamal Atatürk, dan akhirnya tumbanglah empayar Islam itu di tangan Kamal Atatürk, dan Islam sebagai ad-din sudah tiada lagi. Jadilah Islam sekular yang berlaku di Turki, sampailah kepada hari ini nak dipulihkan begitu sukar sekali. Begitulah juga hadirin sekalian ciri-ciri kejatuhan kerajaan Islam Mongol. Kerajaan ini didirikan oleh seorang hamba, Qutbuddin Aibak. Kerajaan Mongol, kerajaan yang memerintah India, Pakistan, Bangladesh sampai ke Rangoon, Burma. Terkenal dengan pusat ilmu. Ahli sainsnya berkumpul setiap tahun. Mereka berbincang di Kutub Minar. India terkenal dengan madrasah, sekolah-sekolah, universiti-universiti yang cukup hebat. Sehinggalah ulama-ulama kita dahulu hampir kesemuanya terdidik di India. Seperti Tugu Paya Junid, Ustaz Zahari, Datuk Bakar Umar, Ustaz Syuhaimi, Tugu Nia Aziz, Ustaz Ibrahim Libya, itu semua terdidik di India.
India pusat ilmu satu ketika dulu. Hadirin sekalian, pemerintahnya lama-kelamaan lupa diri, membina mahligai, menindas rakyat, termasuklah membina Taj Mahal yang cukup indah. Hanya pemimpinnya nak tunjuk kasih kepada isteri yang bernama Mumtaz. Taj Mahal tak ada nilai di sudut ringgit. Ayat Quran dan hadis diukir dengan batu-batu permata yang indah. Pembaziran yang cukup dahsyat dilakukan oleh pemimpin atau khalifah. Kalau ada orang nak buat mahligai seperti Taj Mahal, akan dihukum, akan dipotong tangannya supaya jangan buat tempat yang indah itu di tempat yang lain. Diikuti pula kemudian anaknya selepas itu Akbar Agung membina istana-istana yang hebat, di antaranya Red Fort, menjadikan rakyat sebagai hamba, kemudian berkahwin pula dengan wanita Hindu Juda. Ada ulama yang menentang perkahwinan berlainan agama itu. Yang menentang itu akan ditangkap, diantaranya dihantar ke Mekah. Walaupun begitu, ada ulama yang menyokong, artinya harus sani zakariani ada di mana-mana. Hadirin sekalian, akhirnya hadirin sekalian, lahirlah din ilahi yang dikemukakan oleh Akbar the Great, Akbar Agung. Di atas berlaku celaru terhadap agama, terhadap pentadbiran, pembaziran, rasuah dan penyelewengan. Akhirnya hadirin sekalian, British masuk. Rakyat tidak lagi mau mempertahankan pemerintahan. Orang Hindu, orang Islam, orang Sikh merasakan bahawa pemerintah telah terpisah dengan rakyat.